Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya. Selamat bersiaran. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Tidak lupa juga saya mengucapkan salam sejahtera pada teman-teman yang bukan Islam. Saudara Man, gambar baru Man ya. Berakhir Man. Terima kasih Man, gambar baru Man hadir ya. Ada mau berantai. Cantik gambar tu Man. Roslila, Khairul Pak Lang, apa khabar? Saudara Syukur Jamil, Saudara Syarizal Hussein, Empat Teluang Kering. Edisi Diksi, terima kasih hadir. Nur Aini, Yub, apa khabar Yub? Faizal Acoy, Hafazah Abu Bakar, Azlan Yusof, Mat Kilau Pahang. Dah buka puasa ni, dah semalam tarawih ya. Mak Khalil, Man, gambar Man. I really appreciate you Man. Hafiz Wan Basirun, Nur Maria, Amir Dollah, Norizan Said, Ramli Sabran, Raja Kamal, Reza Bazian, apa khabar ku? Di sini PJ ni hujan. Sungai Petani macam mana ku? Farizal Cik Murad, Anggrik Rimba, Bardin Harun, Hafri Ikhwan, Ruby Din. Apa khabar B? B hadir bersama dengan pasangannya ya B. Semoga bahagia. Khairul Anwar Khairul, Amaluddin Saigi, Saudara Hamzah Husin, Mustafa Hamid, Zainal Idris. Apa khabar saudara Zainal? Vandita Van, G Syuhaimi, Badlo Zam, Kosno, Si Ahmad Kosno. Nama-nama yang kadang-kadang bila muncul begini menghiburkan saya sedikit dalam suasana yang begitu berkemelutlah kita sekarang ni. Macam-macam cerita dah berlaku ni. Tak tahu macam mana lah negara kita ni. Baiklah saudara, sebelum saya menyantuni satu persatu, saya harus memberi laporan. Ada teman-teman kata pada saya tak payah bagi laporan lah. Tak boleh begitu. Saya harus memberi penjelasan dan juga pencerahan apa yang berlaku tentang COVID-19. Memang saya saudara Zubir Bakar, P69 Parit ya. Memang ada kiriman saya dapat yang mereka mempertikaikan laporan-laporan yang dikemukakan. Tapi bagi saya kita harus berlapang dada. Kita harus menerima laporan-laporan yang terima itu. Saya rasa ini bukanlah main-main ya. Ini masalah kesihatan kita, kesihatan rakyat keseluruhannya. Baik, hari ini 15 Ramadan dan kita telah pun usai melaksanakan solat tarawih hari yang ke-16. Tinggal tak sampai 2 minggu lagi. Kalau hari ini dah 16, tinggal 13 hari saja lagi. Cepat sungguh masa berlalu saudara ya. Raja Kamazan sihat alhamdulillah. Terima kasih Datuk pun sihat alhamdulillah. Sungai Petani panas ya. Okey kerjaku. Moga ku sihat bersama keluarga dan bahagia ya. Hari ini tanggal 27 April. Nak raya dah ni. Tinggal 2 minggu je lagi. Tak sampai 2 minggu. Sedangkan kes baharu COVID-19 masih lagi berlegar pada angka 2,000 ke atas. Hari ini laporan yang saya terima adalah 2,733. Turun sedikit. Sampai semalam 2,736. Jumlah keseluruhan sudah 358. Rasanya besok cecahlah 4,000. Kematian hari ini adalah 13. Jadi jumlah terkumpul mereka yang menemui ajal kesan daripada virus corona adalah 1,462 orang. Di Sabah ada penurunan tapi sedikit. Semalam 88, hari ini 82. Labuan tiada jangkitan. Di Sarawak, Sarawak walaupun ada pengurangan tetapi dia punya rhythm dia tu tak begitu cantik. Masih lagi 432. Walaupun semalam 615. Kita mengharapkan supaya di Sarawak segeralah. Ini dah dekat-dekat nak raya dah ni. Kemudian di Kedah, tiba-tiba naik pula ni. Awak lagu tu semalam 39, hari ini 51. Di Penang, semalam 123, hari ini 115. Combi ke, Mami ke, Nana ke, masih lagi tak cerai. Berusahalah kita ya untuk mengurangkan. Begitu juga di Perak, Perak 38. Ya, jaga kebersihan diri kita. Di Selangor, semalam 762, hari ini 750. Turun pun terlalu sedikit. Dia angka turunnya 8 orang aja yang turunnya. 12 orang. Di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan meningkat pula. Semalam 254, hari ini 377.
Begitu juga di Putrajaya. Putrajaya dah naik balik 2 angka. Semalam 7, hari ini 15. Negeri Sembilan, Alhamdulillah. Semalam 112, hari ini 39. Di Melaka, susut 1 orang. Jadi semalam 34, hari ini 33. Di Johor juga susut. Semalam 309, hari ini 220. Masih lagi tidak begitu menggembirakan kita. Ya. Di Pahang, meningkat 1 mata. Semalam 34, hari ini 35. Di Terengganu lah, semalam elok aja single digit, tiba-tiba dia naik balik 61 orang. Dia cuma di Perlis, Alhamdulillah, cuma 1 saja yang jangkiti. Semalam sifar, hari ini 1. Tetapi di Kelantan, Mac, apa lagu tu? Semalam 343, hari ini 484. Terus meningkatlah kadar di Kelantan. Jadi saya mengharapkan agar warga Kelantan berwaspada, sentiasa menjaga kebersihan diri dan sentiasalah penjarakan sosial, saudara ya. Itulah laporan tentang COVID-19 yang sempat saya berikan pada hari ini. Nak komen lebih, tak ada pula yang masuk tentang COVID ni. Cuma saya ingin memberi nasihat sebab ada kiriman kepada saya. Ini nasihat. Saya gantikan sekejap untuk hari ini. Ya, besok mungkin saya sambung balik dengan tazkirah. Tetapi ini saya anggap satu pernyataan, satu peringatan untuk kita semua, iaitu nasihat untuk bangsaku Melayu Islam. Ya. Islam dan Melayu berpisah tiada. Kita kaum Melayu, jangan saling bersengketa. Walau berbeza fahaman, kita tetap bersaudara. Jagalah negara dengan ikut syariatnya. Tuhan turun berkah, negara aman sentosa. Duhai kaumku, turutlah agamamu. Raja perlu ditaat, ulama perlu dihormat. Kita bangsa Melayu, bangsa yang hebat. Jangan kerana perselisihan, akhirnya kuasa lain yang mengambil tempat. Ayuh, kaum Melayu, bangunlah dari tidurmu. Kita perlu bersatu, selamatkan bangsa kita. Tanah yang berkah, raja yang berdaulat, ulama keramat, hulu balang yang taat. Duhai kaum Melayu, jangan lupa kisah dahulu. Susah orang dahulu, pertahankan nasib bangsamu. Tiada kisah dulu, tiadalah kisah kita. Tiada kisah dulu, tiadalah kisah kita. Silap dulu, jadikan tauladan. Jangan jadi pengkhianat. Gunting dalam lipatan. Jatuh satu bangsa adalah kerana munafik di dalamnya. Jadi ini peringatan kepada kita semua ya, supaya janganlah kita bersengketa sama kita. Saya boleh berpahaman berbeza pandangan dan pendapat dalam politik, tapi jangan sampai kita memecah belahkan ataupun kita bersengketa berterusan. Saya minta supaya kita berlapang dada. Kalau saudara tak bersetuju, we must agree to disagree. Ini prinsip yang saya pegang, saudara. Baik, ini jangan lupa dah dekat nak raya e-commerce. Saudara nak marah-marah lah. Saya harus berniaga, babe. Perniagaan 9/10 daripada pendapatan itu adalah yang diridai oleh Allah daripada perniagaan. Jadi kalau saudara ada barangan yang nak diwar-warkan dekat-dekat nak raya ni, kuih raya ke apa, berhubunglah dengan Azhar 011 330 41 241. 011 330 41 241. Dan kalau saudara mau memesan bolu berdal serta rendang tok, silalah buat tempahan lebih awal. Kerana maklum sajalah, produk tersebut dia bukan dari kilang, iaitu dari tangan sendiri yang perlu dimasak, perlu digaul, perlu disantun satu persatu. Jadi sila berhubung lebih awal supaya jangan nanti lagi 2 hari nak raya, nak buat macam mana? Nak hantar nak post pun dah tak boleh. Begitu juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah 017 711 4300. 017 711 4300. Mari kita sibukkan dia dengan dendeng manis Siti Farehah. Juga perlu tempahan tu lebih awal. Jangan lagi 3 hari nak raya, habislah. Melepaslah nak makan, nak cicah dengan rendang ke, dengan lemang ke ataupun ketupat saudara ya. Dan untuk di sekitar Lembah Kelang,
sehari sebelum raya, sebelum kedai ditutup, untuk buah-buahan segar. Baik eloklah menempah lebih awal dengan saudara Syauqi. 012-357-5703. Ini hanya untuk di Lembah Kelang, bukan di luar, sebab nak rentas negeri tak boleh. Saudara juga jangan kita lupa kita saling membantu kepada sahabat kita Saudara Roslan Ishak yang menghasilkan produk kelapa sejati. Roslan Ishak boleh saudara hubungi 019-691-4248. 019-691-4248. Kerana beliau menghasilkan kerisik. Dekat-dekat nak raya ni memang nak pakai kerisik banyaklah. Cuka kelapa yang boleh membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok. Serta pati kelapa. Pati kelapa adalah untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eksema. Saudara juga boleh melayari di Facebook Kelapa Sejati ataupun di Instagram Kelapa Sejati. Jangan lupa juga saudara produk penghasilan daripada Toko Jamu Kemaman. Toko Jamu Kemaman saudara Zul 019-917-0449. Ada oleh-oleh kalau saudara pesan sebelum musim raya ni. Saudara, saya cukup suka dengan aromaterapi Auni Lotion Oil. Ini untuk melegakan sesama batuk, sakit tekak, sakit kepala, untuk membantu merawat sakit lutut dan sendi, asma, penat, lelah. Ia turut membantu merawat resdung sesuai untuk urutan masaj, strok dan selepas bersalin. Bauan aromaterapinya itu kayu manis dan cengkeh menyegarkan kita. Bulan puasa begini, saudara. Itu produknya adalah ekstrak daripada kayu manis dan cengkeh. Dan dia, saudara Zul, menyediakan oleh-oleh iaitu balm gatal untuk melegakan gatal-gatal. Itu free oleh-oleh. Ya, saudara, berhubunglah dengan saudara Zul, Toko Jamu Kemaman. Baik, saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Jangan ingat, saudara. Perlu diingati, jangan lupa. Jangan lupa iaitu kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis, akan bankrupt. Sebab itu kita masih menuntut supaya setiap perbelanjaan itu dibawa ke Parlimen untuk mendapat kelulusan semak dan imbang di kalangan ahli Parlimen. Sebab begitu kita menjunjung kasih ke bawah duli yang memulia tuanku, segerakanlah supaya Parlimen ini dapat bersidang. Mungkin untuk buat sebelum raya ni takkan berlaku. Sebab jika mau diadakan sidang, dia speaker harus menghantar notis 28 hari. Dan saya menjangkakan secara perangkaan, saya rasakan bahawa mungkin Parlimen akan bersidang minggu ketiga selepas Hari Raya. Itu mungkin jangkaan saya. Tidak ada apa ni, tapi saya memikirkan kalau benarlah tuanku menjemput pimpinan pembangkang untuk bertemu, maka tuanku bersetuju supaya Parlimen diadakan. Notis perlu dikeluarkan selama 28 hari. Dia bukan boleh, tuanku kata boleh besok. Tak boleh begitu. Dia kena bagi notis 28 hari, saudara, ya. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah jangan ambil wang kami. Ni kita minta pada pimpinan kerajaan, tolonglah jangan ambil wang kami. Saudara Ismail, Saudara Hashim Atan. Sebelum saya memberi pencerahan tentang kedudukan, apa yang saya maksudkan jangan ambil wang kami, kita santuni pula pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Tengah ladang suasananya sunyi, kawasannya lapang sampai ke gua. Rumah sedang dijilat api, orang menumpang enggan keluar. Bunga raya si bunga Tanjung, tepi padang tumbuh di situ. Orang kaya di Agung Sanjung. Ada udang sebalik batu. Jadi kalau kita nak mengagungkan orang kaya ni pun kena berhati-hati. Kadang-kadang mereka ni ada udang di sebalik batu. Baik, saudara, itulah. Terima kasih Pak Nazil. Murni pantun yang Pak Nazil kirimkan kepada saya untuk kita kongsi bersama. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya perlu memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini.
Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda semua. Kalau saudara menghantar kiriman, kalau yang sempat saya santuni, saya cuba santuni. Tetapi kalau jangan marah, kalau kita bertelagah ataupun pemikiran saya tak bersama dengan anda, kita berpegang pada prinsip we must agree to disagree. Ya, saudara. Lanjutan moratorium, kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi ternanti-nanti. Harga barang terus mencanak. Bagaimanapun, saya dapat kiriman tadi dalam wall saya sekejap. Pendek saja. Itu daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Katanya, ini yang terkini. Iaitu pembayaran iSinar bulan Mei akan bermula pada hari Isnin, iaitu 3 Mei 2021. Itu ajalah harapan yang ada. Saya tak tahulah, lebih daripada itu saya tak tahu. Ini apa yang dikirimkan, yang saya dapat, saya baca. Sebab itu saya katakan, kalau yang baik, kita kata baik. Saya mengharapkan supaya warga di kumpulan wang simpanan pekerja prihatinlah pada untuk nasib warga kita yang susah. Kalau mereka tak susah, mereka tak akan keluarkan wang daripada simpanan mereka. Sebab itulah wang simpanan hari tua mereka. Dan saya melihat bahawa Jabatan Perangkaan Malaysia telah pun mengumumkan tentang Consumer Price Index, iaitu indeks harga pengguna, CIP atau IHP, untuk bulan Mac tahun 2021. Menurut Jabatan Perangkaan mencatatkan kenaikan sebanyak 1.7%, lebih tinggi daripada Februari. Dan ini mencatatkan kenaikan ini juga merupakan kenaikan tertinggi sejak Mei 2018. Jadi secara bulanan, month to month, ia berlaku kenaikan sebanyak 0.3%, sama dengan bulan Februari yang lalu. Penyumbang utama kepada kenaikan ini adalah dari bahan bakar. Ia puncanya. Penyumbang utama kenaikan harga ini kerana bahan bakar, petroleum, diikuti oleh makanan dan minuman seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang meningkat. Jadi dalam pengukuran ini hanya terdapat 2 item saja berbanding dengan 5 untuk Februari yang mengalami penurunan harga. Hanya 2 item saja yang diturun itu. Dan mengikut negeri, kenaikan tertinggi adalah negeri Terengganu. Nah, ini yang mencatatkan kenaikan sebanyak 2.8%. Diikuti oleh Kelantan 2.3%, Selangor, Putrajaya, Pahang dan Negeri Sembilan. Jadi kesimpulannya, barang dan perkhidmatan akan meningkat dari masa ke semasa harganya. Ini adalah kesan daripada inflasi. Nampak gayanya kita sudah pun menuju ke arah inflasi. Jadi semoga apa yang kita jelaskan ini dapat memberi sedikit maklumatlah dan gambaran supaya tidak lagi kita dipermainkan atau dimanipulasikan oleh orang politik seperti mana yang berlaku secara meluas semasa PRU 14 dahulu, ya saudara. Dan saya ingin memberi kabar gembira sedikit. Terima kasih sahabat saya, Datuk Syahrani, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, telah pun mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri Perak memperuntukkan pemberian bantuan khas untuk Aidilfitri berjumlah RM1,000 kepada semua kaki tangan awam di negeri itu. Yang mana gaji mereka dibayar oleh kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan. Mereka kerajaan persekutuan RM500 je, tapi kerajaan negeri RM1,000. Bagaimanapun, wang tersebut akan diagihkan bermula pada 20 Mei. Kerana dia supaya dapat gaji awal, dah berbelanja, selepas raya nanti masih ada lagi sedikit, sekurang-kurangnya adalah RM1,000 untuk dijadikan perbelanjaan selepas raya. Itu satu perancangan yang baik. Sebab kita tidak mahu dapat duit nanti, kita habiskan, selepas itu nganga. Kerana pada 20 April lalu, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk memberi bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Termasuklah kaki tangan, perkhidmatan kontrak, pegawai sambilan harian serta lantikan di bawah MyStep. Jadi, Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan pada hari Khamis lalu memaklumkan bahawa pesara kerajaan juga akan menerima bantuan sebanyak RM250. Para pesara dapat bantuan RM250. Terima kasih. Dan sebab saya katakan, kalau yang baik, kita kata baik. Biarlah dapat RM250 pun jadilah. Tapi saya rasa untuk bayaran melalui pencen, ini memang tentu dapat. Cuma yang selalu saya pertikaikan adalah pemberian bantuan. Prihatin. Yang kita tak tahu macam mana pelaksanaannya. Jadi akhirnya rakyat dijanjikan tetapi tak dapat. Tidak kesampaian.
kerana cara penyampaian itu berbeza-beza sangat. Tapi kalau yang dengan kakitan kerajaan ni tuntas. Terus bagi melalui akaun mereka sebab mereka ada yang pencen-pencen, yang bergaji, kerajaan negeri pun begitu. Tapi bagaimana rakyat biasa? Jadi Tan Sri Perdana Menteri kena fikir juga. Menteri Kewangan kena fikir juga. Rakyat sekarang tengah susah. Musim perayaan sudah menggamit. Perayaan tabir musim Aidilfitri sudah mula diambang pintu. Hari-hari yang mendatang. Jadi jangan terus meletakkan rakyat berada dalam resah yang tiada hentinya. Saya agak ketawa juga bila saya baca ni rupanya Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha adalah antara orang awal yang didenda kerana tidak memakai pelitup muka hari ini. Saya lihatnya negara jiran kita. Kalau mereka melaksanakan satu undang-undang ataupun peraturan, dia tak ada memilih bulu. Tak ada antara undang-undang antara dua darjat. Kamu Perdana Menteri ke, kamu rakyat biasa ke, kamu penjawat awam ke, kalau kamu melakukan kesilapan, maka tetap kamu akan didenda. Jadi sebab itu Prayut merupakan Menteri Pertahanan. Beliau membayar denda sejumlah 6,000 baht. Wang Malaysia lebih kurang RM782 kerana melanggar peraturan semasa menghadiri mesyuarat di rumah kerajaan. Itu jadi sekeping gambar Prayut tanpa memakai pelitup muka menjadi tular di laman sosial. Jadi saya lihat kita harus menghormati bagaimana cara pemimpin negara luar. Kalau mereka buat salah, mereka bayar. Tapi kita ni, saya lihatlah nak cakap nanti orang kata saya ni tak ada kerja lain, nak mencaci orang. Tidak. Bukan begitu niat saya, tetapi selalu lihat. Malaysia boleh antara dua derajat, ya, mau melatih. Begitulah keadaannya. Jadi macam di Thailand, Perdana Menteri dia, kena bayar. Dan dia pula telah pun menunaikan. Kerana di bawah Seksyen 51, Akta Penyakit Berjangkit Thailand, menetapkan bahawa seorang yang telah melanggar peraturan itu boleh dikenakan denda maksimum sebanyak 20,000 baht. Itu dia punya. Jadi kita mengharapkanlah, jadikanlah tauladan, jadikan contoh yang baik. Jadi pemimpin-pemimpin harus tidak merasakan dirinya itu sebagai undang-undang. You know, I'm the law. Ya, saudara. Ni masalah compound lagi ni. Memang sejak semalam, hari ini, wall di semua ini internet saya melihat adalah isu compound. Kerana itu Putrajaya hari ini berkata langkah untuk mengenakan compound bagi pesalah Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh penguatkuasa mesti dilaksanakan mengikut garis panduan dan ialah semata-mata katanya lah untuk mencegah dan memberi pengajaran. Dalam sebuah kenyataan Menteri Undang-Undang Dr. Khairuddin dia kata penguatkuasaan undang-undang Pindahan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 bagi menaikkan kadar kompaun itu mesti dilaksanakan mengikut garis panduan. Penerapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah akta yang sama. Kerana katanya kerajaan telah menggubal garis panduan penerapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun. Dan untuk dijadikan panduan kepada pihak berkuasa. Ini masalah sekarang ni. Nak jatuh hukum pada orang, nasib baiklah macam semalam pada penjual burger. Saudara kena tahu, saya ingin mengingatkan saudara ya, kalau saudara dikenakan kompaun lebih daripada RM2,000, kalau saudara adalah pesara kerajaan, saudara hilang pencen. Seseorang yang dikenakan hukuman RM2,000 ke atas, kalau dia menjawat jawatan kakitan kerajaan, dia boleh hilang pekerjaan. Kalau dia menjadi wakil rakyat, dah kena kompaun RM2,000, maka dengan sendirinya dia hilang jawatan sebagai wakil rakyat. Ini kena ingat benda begini. Sebab itu sepatutnya sebelum diadakan sesuatu. Dan saya dah bercakap ingat 2 bulan ke 3 bulan dulu. Saya dah mengingatkan pimpinan di Putrajaya. Fikirkan semasak-masaknya. Apa kata kalau yang kena kompaun semalam sahabat kita yang berjual burger. Katanya RM50,000. Kalau RM50,000 okeylah, tawar-menawar RM10,000. Kalau dibayar RM10,000, kalaulah dia itu kaki tangan kerajaan, dia hilang jawatan. Kalau dia ada pencen, maka pencennya hilang. Jadi ini yang perlu dihayati betul-betul. Yang saya saban malam menyatakan, memberi pencerahan supaya kita faham. Bukanlah kita menentang, kita mahu supaya kita faham.
Hasrat pimpinan kerajaan mengenakan kompaun dan sebagainya tidak lain dan tak bukan adalah untuk memberi kesedaran, memberi peringatan supaya tiap-tiap yang kita lakukan itu benar-benar sejajar dengan kehendak dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Itu kita faham. Tapi bila dah diadakan hukuman ataupun kompaun sampai RM50,000, jadi macam mana tu keadaannya? Okey, dia boleh tawar-menawar, terpulang yang tukang menawarkan pula kompaun itu boleh dipinda oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan. Sepatutnya sesuatu hukuman itu tempatnya mahkamah. Jadi macam laru habis kita ni. Sebab itu sepatutnya sebelum nak dikemukakan ni bawa ke parlimen, macam mana pelaksanaannya, bagaimana dia punya hukumannya. Penjelasan kena diberitahu. Bukan main terus terjah begitu saja. Jadi kata Taqiyuddin, menurutnya garis panduan sebut menetapkan bahawa perbuatan seorang pemegang lesen dan pemilik premis yang gagal mematuhi waktu operasi premis merupakan kesalahan kategori 3 yang boleh dikenakan kompaun maksimum RM10,000. Siapa yang main? Jadi bahawa begitu pesalah boleh diberikan kadar pengurangan sebanyak 50%. Kiranya membayar kompaun tersebut dalam tempoh 7 hari dan 25% kiranya dalam tempoh 14 hari. Jadi kalau dia bayar, potong RM10,000 tu jadi RM5,000. Kalau dia ada pencen, hilanglah pencennya. Itu keadaan saudara. Sebab itu saya agak tertarik tulisan daripada saudara Arif Faizal. Dia hantar petang tadi pada dalam kiriman saya baca tadi. Dia kata belum lagi reda Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan berhadapan dengan isu kelam kabut dalam mekanisme pelaksanaan dasar. Kini Kementerian Jabatan Perdana Menteri pula dikecam kerana isu denda yang tidak munasabah. Langkah mengenakan kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 1988 mestilah dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi mengikut garis panduan sebut perbuatan seorang pemegang ini kata-kata RM10,000 tadi itu. Jadi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Babu pula berkata dia akan membuat penilaian semula terhadap kes kompaun tersebut. Janganlah dah jatuh hukum baru nak buat nilai. Ini satu hal lagi. Sebab itu saya katakan, itu hari masa sidang Majlis Tinggi UMNO, saya berjumpa dengan 2-3 orang menteri. Saya bertanya, saya jujur saya kata, Yang Hormat, saya nak tanya you lah. Sebab anda berada dalam kabinet, apakah tiap-tiap isu itu dibincangkan? Kerana sepatutnya anggota kabinet dibincangkan semua. Dia kata apa yang kita bincangkan tak boleh cerita kat orang lah. Saya faham. Bukan kita tak faham, kita faham. Tak perlu nak tanya, cuma kita nak tanya ada tak dibincangkan sebelum sesuatu isu itu diutarakan dan dikemukakan untuk rakyat. Kerana saya cuma bercakap kepada ahli-ahli menteri-menteri yang daripada UMNO. Sebab saya kata anda berada dalam itu dan menteri UMNO je warga UMNO yang banyak terkesan. Tok Wakil PAS dah Tok Wakil PAS dah naik tocang. Itu. Kita tak boleh, saya gitulah keadaannya. Sebab itu saya kadang kecewa juga dengan saudara Datuk Taqiyuddin. Sebab saya kenal beliau sebelum dapat jadi menteri. Sewaktu jadi pembangkang, ada masanya masa di parlimen. Kami saling minum kopi bersama, kami berbual, kami berbincang. Saya tengok beliau adalah pengamal undang-undang. Jadi sebab itu bila dia dilantik sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwan undang-undang dan parlimen, saya cukup seronok. Rupanya kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Sebelum dapat jawatan itu, macam-macamlah imbauannya untuk melakukan itu dan ini untuk kebajikan rakyat. Tapi bila dah dapat jawatan tu, tiba-tiba sekarang ni main mempertahankan saja. Apa yang kerajaan buat betul saja. Sebab itu dia kata, kalau langgar kena bayarlah. Jadi saya fikir benda-benda beginilah. Kalau inilah sahabat yang saya ada, saya kadang-kadang saya rasa dalam hati saya, aku rela lah kehilangan seorang sahabat. Sebab kita mintalah kerajaan Perikatan Nasional ni janganlah berterusan mengendalikan dan menguruskan negara dalam keadaan tiada kepakaran dan pengalaman. Mereka dilihat seolah tiada kepakaran, tiada pengalaman mentadbir. Jadi janganlah kita meletakkan kompaun yang keterlaluan. Kompaun itu tujuannya untuk menyedarkan. Kalau nak hukum, hantar masuk jail. Kita ada mahkamah, seret ke mahkamah. Ini tak payah pergi ke mahkamah, pergi bincang pula dengan pegawai kesihatan. Jadi kita negara hukum. Kita akan menghormati setiap undang-undang,
yang dikemukakan oleh kerajaan. Kita tahu untuk kebaikan. Tetapi ada kalanya kita kena fikir juga dia ada side of the story. Siling wang itu, sebelah tu gambar parlimen, sebelah lagi itu gambar apa? Nilainya 50 sen ke? Nilai RM1 ke? 20 sen ke? 10 sen ke? Nilainya tu di situ. Dia ada side. Jangan kita melihat satu sudut saja. Jadi bila mereka meletakkan kompaun. Sebab sekarang ni kita tambah-tambah lagi sekarang ini adalah musim bulan-bulan Ramadan. Bulan pengampunan. Sempena bulan pengampunan ni kita mohonlah kepada pihak penguat kuasa, gunakanlah budi bicara terhadap kes-kes yang bersangkut dengan kompaun. Jadi kita amat duka cita. Saya sendiri terkesan, perasaan lah. Sebab saya tak kena ya, tapi perasaan. Saya terkesan perasaan. Bila melihat pihak penguasa yang kadang-kadang kita rasa seolah-olah macam satu tikap, ada peribahasa yang sempat dia dikira oleh sahabat saya tu. Dia kata macam nak membunuh nyamuk di atas meja kaca. Ambil tukur besi, pukul nyamuk tu. Nyamuk tak mati, kaca pecah berderai. Jadi akhirnya tangan luka. Jadi gunakanlah budi bicara dalam penguatkuasaan. Ini nak buat penguatkuasaan ni, jangan terpa terus saman. Jadi kepada Menteri Undang-Undang dan Menteri Kesihatan, ringankanlah denda yang di atas kekhilafan peniaga. Macam peniaga burger. Peniaga burger, dia dah tak ada upaya lagi nak cari rezeki. Dan dia bukan buka di tempat lain, depan rumah pun. Jadi di sinilah perlunya ada pertimbangan. Betul. Melampaui jam 11 malam. Sebab kerajaan dah tetapkan 10 malam. Allah, 1 jam aja. Takkan kerana 1 jam itu, maka virus corona itu 1000 kawasan itu. Jadi logika lah sikit. Ada logik lah. Apply logik. Dia sedih. Betul, Saudara Baharom. Sedih. Memang saya sedih. Saya juga merasa sedih. Saya turut bersimpati dengan adik kita yang berniaga nak cari rezeki. Saya tengok ada siapa Hanif dia buat kiriman tu, dia pergi jumpa dengan peniaga tu, dia ada seorang anak, dia dokong anak dia, isteri dia yang menceritakan peristiwa yang berlaku di Kelantan. Nak berniaga, dia kata bukan dia buka meja, bukan orang makan tempat tu, bukan macam restoran. Burger, berapa sen sangatlah untungnya. Kalau dia beli macam Ramli Burger lah, kalau tak silap saya lah, selalunya burgernya RM2.3 atau RM3. Seketul burger tu berapa sen lah sangat dia dapat untungnya. Dengan belanja gasnya, belanja beli burgernya, belanja beli rotinya, naik motor pergi ke pekan untuk membeli. Semua itu ada kos. Jadi satu ketul burger tu yang dibeli oleh pelanggannya, dia dapat mungkinlah 50 sen atau RM1. Dapat RM1 satu hari berapa sen sangatlah. Okeylah dia berniaga daripada pukul 4 petang sampai 11 malam. Berapa ketul? Dapat 1000 ketul. Dapat 2000 ketul? Tak dapat. Tinggi-tinggi pun dalam 100-200 ketul. Itulah pengharapan dapatlah sikit tabungan untuk keluarga. Sebab lain tak ada. Usaha. Dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dah kena sampai 50,000 ni saya memang kita pun marah. Dan konon-kononnya katanya bila dia diturunkan boleh ditukar kadar sampai 50%. Atau mungkin kena sampai 2,000 ke 3,000 ringgit. Jadi kalau begitu keadaan ini merupakan satu presiden. Ketakutan saya, bila ini sudah terjadi, maka tempat-tempat lain, jika persoalan kompaun ini dibangkitkan, mereka akan menjadikan apa yang berlaku di Kelantan terhadap penjual burger itu sebagai satu presiden. Macam mahkamah lah, ada presiden. Kes itu, maka hendaklah sebagai kes contoh. Kenalah. Orang lain pun kena yang sama. Bagi saman 50,000, kurang 20,000. Kurang lagi 10,000. Kurang lagi 5,000. Kalau 5,000, kaki tangan awam, hilang pencennya. Ini masalah yang perlu kita fikirkan. Jadi PM Zizik, saya tak mau menuduh begitulah. Tapi ini keadaannya sekarang ni. Jadi sebab itu saya katakan, janganlah ambil wang kami yang sedikit ni. Ini belum habis cerita burger, tiba-tiba, saudara, seorang peniaga colek di Kelantan ni, untuk pengetahuan saudara, ini sekarang pencerahan untuk teman-teman yang tak biasa tinggal di Kelantan, tak biasa pergi ke Kelantan dalam musim-musim bulan puasa. Di Kelantan, antara makanan yang paling popular di kalangan warganya adalah makanan colek. Colek ni kalau kita katakan kadang-kadang dia buat cucur udang. Kadang-kadang dia buat cucur ketam. Ketam tu digoreng, dimakan, dia ada cicah dia.
sambal. Kalau di Perak, orang Perak panggil cecah dengan sambal makor. Ataupun dia ambil kerang, makan dengan kerang, colek. Itu dia panggil colek lah. Dengan ubi sengkuangnya, ada jeruk-jeruk ataupun buah-buahan seperti mangga, buah jambu, jadi buah nanas. Jadi dipotong-potong tu macam rojak lah. Tapi tidaklah digojolak, tapi dia letak sebelah tu ada dia punya kuah, ambil cicah. Jadi dipanggil colek. Colek ini adalah budaya Kelantan. Takkan kita kerana COVID-19 ni, budaya itu pun nak dihabiskan. Apalagi yang tinggal pada warga Kelantan. Dan saya hairan negeri itu sekarang ni ditadbir oleh kerajaan PAS. Takkan dia tak faham? Ini keadaan sekarang ni, tiba-tiba dia pula, saudara Muhammad Azizi Makno, dia berniaga colek pada sebelah malam sepanjang Ramadan di hadapan rumah. Bukan di kedai. Depan rumah dia tu, colek. Tiba-tiba jam 11.20 malam, kemarin, didatangi oleh beberapa orang anggota. Dan dikenakan saman, maka komponnya RM50,000. Colek ni saudara, satu mangkuk colek tu tinggi-tinggi. Mungkin ketam tu mahal lah sikit, mungkin RM5 ke RM7. Ataupun udang, ataupun sotong. Di Terengganu, dia pakai sotong tepung. Ataupun ikan tepung. Ikan dia balut, dia dicelup dengan tepung. Itu kalau saudara pergi ke kawasan Batu Buruk, kawasan-kawasan tepi pantai. Tapi di Kelantan, budaya colek ini adalah budaya bulan Ramadan. Dan mereka suka makan colek ini waktu malam. Sebab ialah siang takkan nak makan pula kan. Musim puasa. Sebab dia punya rasa colek itu terbawa-bawa sampai ke siang. Tapi saya tak boleh lah sebab saya orang Perak. Bila makan tu, besok waktu siang hari tu kering tekak. Sebab masin. Jadi kalau tidak tindah orang, miskin nak tindah siapa? Poklan. Bagi saya ini kita bukan soal menimbulkan permasalahan tindas menindas. Tapi bagi saya, jangan sesuatu keputusan yang dibuat itu yang membuatkan rakyat terasa terhimpit, terkesan. Macam ini, budaya colek ni. Ni saudara Ismail Muhammad. Sebulan jual colek tak dapat RM5,000. Tak dapat. Tobatlah home. Takkan dapat RM10,000. Paling tinggi pun satu malam meniaga colek dapatlah RM2-3 ringgit. Jangan lupa modalnya. Ini budaya Kelantan. Jadi dia buka meniaga, bukan dia buka kedai depan rumah. Mari kita colek marilah Jadi apalah salahnya? Bukan ramai pun, bukan berpusu-pusu orang macam pasar Ramadan. Sekarang ni, Yang Berhormat Menteri mengatakan pasar Ramadan boleh dibuka sampai jam 2 pagi. Kedai-kedai mamak boleh buka sampai jam 2 pagi. Kawan meniaga colek, apa masalah ni? Saya bila tengok benda saya ketawa. Yang ni buat saya ketawa dan saya kata memanglah mereka tidak langsung keprihatin. Tapi sebab itu, tiap-tiap sesuatu undang-undang ataupun compound atau sesuatu benda yang nak diwujudkan, mesti jelas. Orang beliau burger, macam mana kedudukannya? Kalau jual colek, macam mana? Kalau buka kedai, macam mana? Kedai makan, macam mana? Perlu diperhalusi. Itu yang pentingnya, mesti ada parlimen. Sekarang ni zaman darurat. Okey, kita terima. Kita terimalah. Apa saja dibuat itu, berdasarkan darurat, kita terima. Tetapi gunakanlah juga akal. Akal. Orang Kelantan tak ada colek ni, tak ada puasa lah pada diorang. Bukan Ramadan lah kalau tak ada colek, Jadi, saya tak faham. Yang menterinya tu memanglah Datuk Takiuddin dia bukan orang Kelantan. Mungkin dia kahwin dengan orang Kelantan, saya tak tahu. Dia ahli parlimen Kota Baru. Takkan dia tak tahu budaya orang Kelantan macam mana? Aduh. Saya colek pun kamu nak bagi. Budak jual burger tak boleh. Saya kesian lah. Dia kata jangan kata RM50,000. Dia kata kalau kurang RM10,000 pun kata saudara Mak Aziz. RM10,000, RM10,000 pun. Apa tak saya nak bayar? Dia banking. Orang Kelantan ni kalau dia kata banking tu, dia geram lah, dia marah. Dia marah sebab tak pasal-pasal. Jadi sekarang ni, saya harap pimpinan di Kelantan perlu menyelesaikan masalah ini. Sebab ini yang kita nampak tu mungkin dekat-dekat daerah-daerah yang terbuka. Bagaimana kawasan Jeli, kawasan dekat Cetok, kawasan dekat Gua Musang, kawasan dekat banyak tempat lah di Kelantan tu. Budaya mereka jangan kita kacau.
Akhirnya rakyat akan mengamuk. Ya, bagi saya, kalau dari segi politiknya, saya kata biarlah. Biar orang rakyat mengamuk, biar datang pilihan raya nanti, dia takkan undi PAS dah. Sebab sekarang ni yang memerintah PAS. Saya tidak mau melihat begitu. Saya tidak melihat begitu. Saya tidak mahu dari segi politiknya, kita menggunakan isu-isu ini yang nak mengaut dalam kesempitan rakyat. Saya tak setuju. Cuma saya harus memberi teguran. Ini tak betul. Roza, tunggu PRU 15. Memang saya tahu. Dapatan saya memang rakyat menunggu PRU 15. Tak ada nampaklah kesempatan. Jadi sebab saudara lihatlah sendiri. Datuk Takayuddin dia kata jangan pertikai nilai kompaun. Salah, tetap salah. Agah ni sombong. Akhirnya masjid pun kena saman. Apa hal ni? Masjid semua AJK masjid Tok Sidang untuk semua masjid Sungai Keladi. Masjid Sungai Keladi telah disaman RM10,000 kepada masjid dan imam juga kena RM10,000 berikutan jemaah yang terlebih kapasiti yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam. Ni nyanyuk ni. Orang semayang pergi masuk dalam masjid kira 1, 2, 3, 4. Lebih tak boleh. Lebih seorang kena. Aduhai, orang nak amal ibadat. Bulan puasa, semayang tarawih, nak buat semayang witir. Ya Allah, ni Takayuddin, ni daripada PAS. Yang bersamankan masjid dekat Sungai Keladi tu. Apa hal? Dan sekarang ni kelab malam, tapi berbeza. Saudara, masjid kena RM10,000, kelab malam kompaun RM5,000 saja. Na'udzubillah minaz zalik. Kelab malam RM5,000, masjid RM10,000. Tok Imam kena RM10,000. Tu mami-mami yang ada dekat dalam kelab malam tu apa cerita? Kadang-kadang, sebab tu saya kata, ini semua mengundang amarah rakyat. Saya sendiri pemarah. Sepatutnya masjid jangan kacau. Ini tempat orang mendoa kepada Allah. Mereka yang pergi ke masjid berdoa lain tak ada untuk kesejahteraan. Cara kita berdoa yang terbaik, mula-mula kita memperakui Allah. Kedua, kita salam dan selawat terhadap junjungan. Yang ketiga, kita mohon keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Yang masih hidup, dah telah pergi. Yang keempat, kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita dan muslimin muslimat. Untuk semua. Selepas itu, barulah masuk para kita nak minta apa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, usaikanlah COVID-19. Ya Allah, ya Tuhanku, sejahterakanlah bumi Malaysia ini. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu rezeki. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah kami dalam iman dan tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang Kau kasihi. Moga kami dapat berada di jannah. Jadi akhirnya kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi tempat kita berdoa masuk kena RM10,000. Ini bagi saya, I cannot brain. Ini memang betul-betul. Datuk Takayuddin, you Setiausaha Agong PAS yang meletakkan Islam gaponya kalau mu nak samai orang kat masjid. Ini saya marah. Ini bagi saya bukan kita nak menyanggah. Hai saudara, buatlah undang-undang itu terbaik. Buatlah sebaik mungkin. Kena ingat, agama Islam itu agama persekutuan. Nah, selama hari ini yang kamu nak memperjuangkan soal Islam. Sekarang ni kamu dah berada dalam kerajaan. Laksanakanlah. Kalau betul-betul katakanlah kerana lebih saja apa ni. Selama ini kita minta supaya orang yang tak pergi masjid, hampirilah masjid. Kita mengkritik, buat masjid besar-besar, cantik-cantik, tapi rakyat tak pergi semayang. Bila dah datang kena compound. Kelab malam kau bagi RM5,000, masjid RM10,000. Sehampeh-hampehnya. Ini yang saya. Jadilah kadang sekarang ni, tak tahulah saya. Cuma kelegaannya bila Datuk Ismail Sabri dia kata tadi, rentah negeri masih tidak dibenarkan memandangkan status COVID-19 di seluruh negara ketika ini menunjukkan tren tidak stabil. Dan nilai R0 yang meningkat melepasi angka 1.0 sejak 20 hari lagi. Jadi tak adalah nak balik kampung. Yup. Teman tak balik kampung lah, yup. Kaban tebin lah kita. Berkirim salam lah kita melalui internet ni. Ini keadaannya saudara, ya. Dan itu
Tapi sementara itu dia kata berlaku trend turun naik yang tidak stabil di Pahang, Labuan, Melaka, Johor, Terengganu, Pulau Pinang, Putrajaya, Sabah serta trend meningkat di Kelantan, Sarawak dan Kuala Lumpur katanya. Ini kata daripada Datuk Ismail Sabri. Tak apalah saudara, untuk tahun kedua kita tidak ada lagi dah dapat balik pulang ke kampung. Lepas tu saya ketawa jugalah tengok kawan-kawan kirim tu yang mana tinggal di Kuala Lumpur. Tak apa, masih lagi boleh balik kampung. Balik kampung baru, kampung Cubadak, kampung Keramat. Ada kampung lagi. Kampung Abdullah Hukum. Saya pun senyumlah. Jadi saudara Rahman Ramli PAS bukan nak menyantun perut rakyat. Tapi kesan ini saudara, saya bagi tahu pada pimpinan PAS. Saya tak cakap pada warga PAS bawahan. Ini pimpinan PAS. Inilah yang akan anda alami. Anda akan menghadapi depreciate ataupun pengurangan sokongan warga bangsa terhadap apa yang selama ini anda perjuangkan. Ini pengandaian saya tadi nampak lah tentang kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata saya telah disiasat. Jadi kenapa audio mirip Perdana Menteri, Menteri tak kena siasat katanya. Sebab dia disiasat oleh pihak polis. Dia mempersoalkan mengapa audio, kerana dia mirip suara dia bercakap, berbual dengan Datuk Seri Hamidi. Dia kata sedangkan katanya audio perbualan didakwa mirip suaranya. Dia membangkitkan persoalan selepas keluar daripada memberikan keterangan sebagai saksi di Bukit Aman berhubung perkara tersebut. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengapa isu seperti ini mahu dijadikan isu politik oleh kerajaan yang nampak sangat terdesak sekarang? Apa kaitannya dengan kemelesatan ekonomi, kegawatan politik, penyalahgunaan kuasa yang ada sekarang? Jadi dia kata saya sebut juga ada penyebaran meluas dalam media sosial mengenai audio rakaman yang didakwa oleh ini terhadap Tan Sri Perdana Menteri mengenai scheme of thing. Kenapa tak disiasat? Jadi scheme of thing itu melibatkan ugutan rasuah, lantikan GSC dan sebagainya. Jadi dia tanya kenapa tak siasat? Dan terkini tular lagi cerita tentang perbualan ataupun apa yang disebarkan di media sosial berhubung dengan kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin berhubung dengan pelantikan pegawai dan sebagainya. Jadi permasalahan sekarang inilah yang kita rasakan tak sesuai lah. Saudara, saya nak menyantun ini banyak yang lain lagi ni. Ini sekarang ni tindakan. Ini kita masuk bab jangan ambil wang kami, wang rakyat. Kerana tindakan pihak berkuasa, pimpinan hari ini yang menyelongkar tabung kumpulan wang amanah negara memberikan gambaran seolah-olah kerajaan sudah kehabisan wang. Dan seolah tak ada cara lain lah untuk membiaya keperluan negara. Itu sebab itu saya tengok apa yang ditulis oleh wartawan veteran Datuk Kadir Jassin. Saya kadang-kadang bila dia mempunyai Dr. Mahathir, saya tak nak baca. Tapi yang ini ada kebenaran. Jadi kita kena perlu yang benar, kata benar. Yang salah, kita kata salah. Kata Datuk Kadir Jassin, dia kata ketidaktentuan seperti ini pasti tidak akan berlaku sekiranya darurat tidak diisytiharkan. Dan parlimen tidak digantung. Kerana kalau parlimen dibenarkan, urusan keuangan negara yang besar dan penting seperti ini, tentulah akan dibangkitkan dan dibahaskan secara terbuka dalam parlimen. Ini kesannya apabila parlimen tidak dibuka. Jadi apa yang menimbul persoalan katanya dan bantahan adalah tindakan menyeluk tabung kumpulan wang amanah negara ini berlaku serentak dengan kerajaan mengumumkan kejayaan gemilang meminjam 1.3 bilion dolar Amerika iaitu 5.33 bilion daripada pasaran kewangan antarabangsa. Jadi dia kata, kalau dah pinjam dari luar, kenapa nak seluk juga tabung kuan ni? Kumpulan wang amanah negara ini diperbadankan pada tahun 1988. Sejak itu, tabung ini tidak pernah disentuh. Semalam pun saya dah cakap, tabung ini tak boleh disentuh sebab ini tabung masa depan untuk anak cucu kita akan datang. Kerana ia memperoleh dana daripada kumpulan wang yang disatukan dan Petronas. Di mana tujuan kuan ini adalah untuk digunakan apabila hasil daripada sumber alam, khususnya petroleum dan gas, berkurangan atau habis langsung. Macam kita dengan perusahaan biji timah lah. Kalau dulu, kalau kita ada simpanan penghasilan biji timah tu, tentulah hari ini tak susah kita sangat. Tabung itu ada, kita boleh gunakan. Kerana masa itu biji timah banyak negara kita menghasilkan. Ya kita jangan jadi macam Brazil. Satu ketika saya teringat waktu kecil-kecil saya baca buku tentang kisah jutawan di Brazil. Dia punya ladang getah.
waktu itu lepas Perang Dunia, sebelum Perang Dunia Kedua. Dia boleh dalam gelandang getah, dia boleh beli kereta baru. Tapi akhirnya kereta tak berjalan, rumah dia usang, getah lingkup. Begitu juga lah Kuan ini diwujudkan supaya tabung wang ini simpan untuk masa depan. Jadi sebab tu sekarang ni ternyatalah setelah kantoi, ni kantoi ayat sebab berbelanja 600 bilion, sekarang ni nak korek dana Kuan pula sebanyak 16.9 bilion. Jadi Menteri Kewangan perlu beri alasan. Kenapa? Dan kenapa alasan lebih kerana terbeban dengan hutang sejumlah 32 bilion satu wang MDB. Tak habis-habis lagi. Isu 1MDB ini tak selesai lagi. Orang dah kena bercara. Alasan yang diberikan nak ambil wang daripada KWN ini kerana hutang 1MDB. Sedangkan kita dah dapat tahu 1MDB hutangnya sudah bermula dibayar. Ada pendapatannya. Ini macam Lingkup Air dululah. Ratib hari-hari untuk 1MDB, hutang 1MDB. Tak boleh selesai sebab negara tak ada wang. Besar sangat ke? Sedangkan realitinya, saudara kena ingatnya, 1MDB ini ditinggalkan waktu Kerajaan Barisan Nasional, hutangnya adalah 32.2 bilion. Tapi pada tahun 2021, dia naik sikit 32.3 bilion. Jadi 1 sen pun prinsipal usaha tak dibayar oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perikatan Nasional. Sedangkan dana yang diperolehi oleh kerajaan, setakat ini rekod, yang dikembalikan oleh Department of Justice daripada Amerika, 2.7 bilion. Untuk hutang 1MDB. Penjualan kapal e-community, 523 juta. Jangan lupa kapal yang kita dibekukan, yang kita ambil daripada Indonesia, bawa ke sini, dijual kepada Genting Group. Yang terpaksa diservis, letakkan di Langkawi. Jangan lupa tu, dijual dengan harga 523 juta. Ke mana duit tu? Wang yang dikembalikan oleh Department of Justice Amerika, 2.7 bilion. Penyelesaian Riza Aziz, itu anak tiri pada Datuk Seri Najib, from the Red Carpet punya producer filem di Amerika. Dia dah bayar 443 juta. Kemudian penyelesaian Goldman Sachs. Ini pengatur segala bon-bon dan sebagainya adalah sejumlah 16.1 bilion. Saudara, penyelesaian daripada M-Bank 2.83 bilion. Penyelesaian Deloitte 324 juta. Penjualan Bandar Malaysia tahun 2019 7.41 bilion. Penjualan tanah di Pulau Indah, jangan lupa. YNDB juga memiliki aset-asetnya di Pulau Indah. Penjualan tanah itu telah ada sebagian yang dijual tu sejumlah 416 juta. Penjualan tanah di Pulau Pinang milik YNDB 2.7 bilion. Jadi jumlah yang telah diambil oleh kerajaan setakat ini adalah 33.4 bilion. Hutang 32.2 bilion. Dah dapat wang 33.4 bilion. Tapi janganlah bagi alasan bahawa kerana hutang YNDB nak ambil sakau lagi pula daripada tabung Kuan, kumpulan wang amanah negara. Ini dah tak betul. Jangan bagi alasan yang sekarang ni segala-gala di hujung jari, informasi berada di hujung jari. Sebab itulah Presiden UMNO Datuk Zaid dia kata ada nama besar daripada PBM yang belum habis dengan kelentungnya. Dia kata walaupun sekarang ni mereka dah jadi kerajaan, iaitu kluster spin ni akan memutarbelikkan segala fakta untuk kepentingan PBM. Ya, mungkin sebab itulah kluster spin ini dapat jawatan penerangan dalam parti Sepian UMNO. Adakah patut kluster spin menyamakan wang kumpulan wang simpanan pekerja dengan wang kumpulan wang amanah negara? Wang KWSP dia disamakan. Konon-kononnya Kuan ni sama dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Pula dah kenyataan daripada pimpinan PBM. Wang KWSP milik rakyat. Mereka keluarkan wang mereka untuk diri mereka sendiri. Digunakan untuk waktu sukar. Kita menabung, tapi tak pun semua dapat pun. Tertangguh. Dana Kuan adalah tabung amanah negara sebagai sumber berterusan negara dan generasi akan datang. Objektifnya digunakan untuk apabila sumber semula jadi negara, contoh minyak, menyusut. Tapi sekarang ni mau dikorek oleh kerajaan.
sebelum tiba masa dengan alasan COVID-19 pula dah. Jadi ulasannya mengenai perkara ini bolehlah dibaca dalam Facebook. Jadi dalam keadaan begini, saya pun tak tahulah apa nak jadi pada negara kita ni. Mereka memberi alasan, mencipta alasan demi alasan. Sebab itu kita dengar apa kata saudara Zam Yahya. Saya seronok baca tulisan saudara Zam Yahya. Dia kata pemimpin PAS dengan bangganya bagi tahu kerajaan PN berjaya terbitkan sukuk berjumlah 1.3 bilion. Jadi pertama sekali dia kata apa banggangnya? Itu buat hutang. Bukan pelaburan. Bukan kita buat masuk pelabur. Bila kita buat pinjaman, kita berhutang. Apa nak dibanggakan? Kluster spin. Kluster baru tu. Kluster spin. Ya. Yang keduanya, dia kata, hutang yang besar tu dalam USD. Dalam dolar Amerika. Kalau nilai dolar Amerika naik, maka kita terpaksa bayar berlipat ganda dalam nilai ringgit kita. Jadi apa nak dibanggakan? Jadi, dia kata, Saudara Zam, saya ketawa dia kata, aku cuak lah dia kata. Kenapa pinjam dalam USD sedangkan kerajaan mampu pinjam dalam nilai ringgit sebab cairan tunai berlambak-lambak di Malaysia. Kerajaan memang tak ada duit tapi kumpulan wang simpanan pekerja berlambak duit. Insurans company berlambak duit katanya. Banyaklah tabung-tabung. Sebab itu kadar faedah bank-bank Malaysia ni rendah, tak sampai 2%. Sebab itu dia merasakan bahawa tak sepatutnya kita meminjam menggunakan tukaran dolar Amerika. Sebab kalau dolar itu tinggi, maka bila kita nak bayar nanti, bertambahlah. Kita pinjam hari ini $100. Nilainya $415, RM15. Bila sampai nanti, kalau dolar itu naik sampai RM5, mana kita kena bayar $500. Tak termasuk faedah. Jadi kenapa kita pinjam? Dan masalah sekarang ni, nak dibanggakan apa kalau kita meminjam dalam suku itu? Itu masalahnya. Jadi saya haraplah menteri yang ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional ni belajar betul-betul. Supaya anda tidak dilihat, saya tak mau menggunakan perkataan yang pelik-pelik lah. Supaya anda tidak dilihat dangkal. Itu paling mudah. Supaya anda tidak dilihat dangkal. Anda sebagai menteri yang berada dalam kabinet. Jadi kenyataan-kenyataan anda menggambarkan kenyataan kabinet. Apakah kabinet kerajaan Malaysia sebegitu dangkal nak bagi tahu pada dunia, nak bagi kepada rakyat, kita bangga dapat pinjam. Kita bangga dapat berhutang. Ini masalahnya. Supaya tak payah sentuh lah. Seharusnya kita kata kita merasa sedih bahawa negara kita terpaksa berhutang. Itu ayatnya, bukan bangga. Ini, bila saudara Zam Yahya tulis begitu, saya ketawa. Kerana beliau memikirkan apa benda lah ni. Ini pinjaman sukuk ni, pinjaman. Aduh, saya pun tak tahulah keadaan. Ni sekarang ni musim buat laporan polis. Ya, saudara. Tentang audio rakaman perbualan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dah ada laporan polis. Maka polis pun kena siasat. Nah. Hari ini, tular pula suara Hamzah Zainuddin. Yang kononnya dia menentukan perlantikan jawatan di Jabatan Polis Diraja Malaysia. Ini satu hal, saudara. Satu hal kalau betul-betul itu berlaku, bercanggah dengan akta polis. Sedangkan kita tanya macam mana dengan tip semurid. Tak ada pula siasatan. Jadi kalau mereka suruh angkat sumpah, sekarang ni kita minta. Dulu dia orang minta lah supaya Datuk Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid angkat sumpah. Angkat sumpah apa ni? Sumpah laknat. Bahawa itu bukan dia. Okey, sekarang ni kita minta Datuk Zahid Hamzah ni buat sumpah laknat. Bahawa apa yang tular dalam itu bukan suara dia. Begitu juga kita minta supaya Tan Sri Muhyiddin juga membuat sumpah laknat. Bahawa apa yang tular mengatakan bahawa itu bukan suara dia. Yang scheme of thing dan sebagainya. Ini sekarang ni, saudara, negara kita ni informasi terlalu cepat. Terlalu cepat. Dan susah nak katakan rahsia. Sebab perbualan menteri pun dah boleh kena rakam. Perbualan menteri dalam negeri, saudara. Ini bukan perbualan menteri cak ayam. Menteri dalam negeri. Yang menjaga keselamatan pun boleh rakam dan boleh ditularkan. Jadi kalau saya terfikir, kalaulah Menteri KDN pun boleh kena rakam perbualannya, apakah situasi keselamatan negara kita? Ini yang saya lihat. Sebab itu, saya harus menyantuni, saya amat terkesan dengan kenyataan daripada yang bahagia Datuk Ayub Khan, iaitu Ketua Polis Johor. Dia mengatakan
bahawa sekarang ini sudah tular dalam media tentang adanya orang mengirimkan senarai anggota polis yang dikatakan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Sedangkan benda ini tak sahih. Benda ini tak betul lagi, tak boleh disahkan. Kenapa begitu sekali? Jadi Ketua Pimpinan Negara Dr. Ayub mengingatkan warga net agar tidak mudah percaya dengan kiriman pihak-pihak yang cuba. Kita merasakan bahawa mereka ni mau menghakis keyakinan rakyat terhadap pasukan polis Raja Malaysia dengan mendedahkan beberapa nama yang dikaitkan dengan aktiviti tak baik. Jadi untuk itu dia kata, saya harap kita sendiri dalam warga net ni kena berhentikan. Saya bukan tak terima, saya terima. Berjela dia punya nama tu. Apakah mereka saya nak wawal? Saya takkan wawalkan sebab saya melihat apa kesannya untuk negara. Sebab polis dia ada dia punya SOP. Kalau setakat penjenayah yang notorious, yang hebat-hebat pun boleh kerana polis cukup, ini kan pula anggotanya. Sebab polis ada dia punya SOP. Yang salah ni mereka kena cukup. Biarlah pihak polis laksanakan tugasnya. Yang kita nak kata gatal, nak siarkan apa hal. Apa tujuan, apa matlamat. Kena ingat. Jangan kita sama sekali menghakiskan keyakinan rakyat pada pasukan polis. Pasukan polis, pasukan keselamatan perlu diperlihatkan bahawa mereka ini adalah yang menjaga keselamatan kita. Kita bernaung dengan mereka ini sebagai dinding, benteng keselamatan negara. Kenapa perlu kita tularkan benda-benda yang bukan-bukan? Kalau betul, kalau tak betul lain cerita. Kalau betul pun biarlah pihak polis melaksanakan tugasnya. Sebab polis ada dia menjatuhkan kuasa tata tertibnya. Dia ada jabatan tata tertib yang memantau setiap aktiviti anggotanya. Begitu juga dengan askar. Pasukan tentera juga ada pasukan tata tertibnya. Ada dia punya polis MP-MP-nya. Mereka akan mengintip kerana ada SOP-nya. Jadi kenapa nak ditularkan nama-nama mereka ni? Benar ke mereka terlibat? Lah kata gitu, kata begitu, macam-macam. Tujuannya tidak lain tak bukan adalah untuk menghakis kepercayaan rakyat pada pasukan polis. Kita harus menentang usaha-usaha yang mana mahu memburukkan pasukan yang selama ini begitu tinggi jasanya pada negara kita. Inilah kita harus berganding bahu untuk bersama-sama untuk mempertahankan negara kita. Ingat saudara, negara kita jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok.